Percaya di hikmah. Mak kita sakit, kita kena jaga dia. Sebab apa? Tuhan bagi peluang kita rapat dengan mak kita. Nampak tak? Ya, nampak tak? Kalau kita tiba-tiba ada anak-anak kita sakit, kita kena kuarantin sekali dengan anak kita. Rupanya hikmahnya ada peluang duduk sama dengan suami, dah lama tak duduk sama. Dapat kita sambung balik drama back to back. Annyeonghaseyo. Dapat sambung drama Korea. Berari itu tak dapat sambung. Banyak sangat kerja dekat UNW ni. Entah. Wow dia. Banyak. Jadi mana kata dapat ada hikmahnya, ataupun dapat sambung drama yang kita record dah pada itu tak dapat tengok. Melastik ke hatimu. Contoh saya tak tahu lah, saya tengok tajuk aje. Saya tak tahu cerita apa. Macam itulah. Jadi percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang, kita rasa okey. Yo, macam mana ni bang? Anak kita sakit ni. Gila. Nampak? Dia tenang. Dia dah biasa. Tentang sakit tu dah biasa. Orang yang paling bertenang, lelaki lah. Bang, anak kita sakit ni bang. Relax. Jangan cemas. Okey? Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang juga kepada yang bukan beragama Islam, yang bahagia Datuk Rashid. Oh, betul. Saya tak tahu, saya tengok nama macam lain pula kan. Betul juga yang berusaha Cik Zailani Ali. Ada? Ya. Tak ada. Ada. Barisan ahli pengurusan kanan kumpulan UMW. Itu juga para jemputan warrior yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dalam banyak-banyak perkara yang paling kita nak buat pada hari Selasa petang. Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak payahlah buat excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi apa pun, yang penting pengisian. Apa yang kita dapat, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, batang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikanlah pengajaran. Membawa kepada apa yang disebut oleh ahli falsafah dulu. Ahli falsafah dulu kata apa? Semalam ibarat cek tendang, esok pula ibarat buku hutang, hari ini pula ibarat wang tunai. Dia kata semalam ibarat cek tendang, makna dah tak ada nilai, tak usah nak ingat-ingat lagi lah. Aku dulu, tak usah. Cek tendang dah tak ada nilai, dah cukup hanya sekadar kenangan je lah. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jadi jangan mengharap sangat. Tapi hari ini adalah ibarat wang tunai, manfaatkanlah ia sebaik-baiknya. Siapa kita hari ini bakal menentukan, mencorakkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang.
Kita datang hari ni, kadang kita tak sedar, dalam kita duduk ni kita dengar ada satu, mungkin ada buah fikir yang saya share, ada satu benda menyebabkan kita tersentak betul lah dia cakap. Kita kebetulan ada satu benda kita tengah rasa kan, cuma betul lah dia cakap, aku tak patut macam tu lah. Dan disebabkan itu perubahan berlaku dalam hidup kita. Ada seorang hamba Allah ni, dia dulu jumpa saya masa saya lepas PM. Result peksa saya tak bagus sangat, tak macam kawan-kawan lain. Kawan-kawan semua sambung belajar. Jadi saya pun kerja jadi guru sandaran tidak terlatih, naik motor buruk. So pak saudara tu, seorang ni dia ada kaitan dengan pak saudara saya lah. Dia 2-3 pupu dengan mak saya lah. Dia cakap, dia ambil kertas, ni kau sekarang, 5 tahun nanti kau nak jadi apa, 5 tahun lagi kau nak jadi apa, 5 tahun lagi kau nak jadi apa, lepas tu kau nak pakai kereta apa. Masa tulis tu macam, ya ke? Boleh ke macam tu? Rupanya projection tu yang kita rancang tu, yang kita dah letak dalam bayangan, menyebabkan benda tu makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Tapi bila kita tak letakkan projection tu, tak letakkan perancangan benda kita nak capai, maka akhirnya kita main sapu aja apa semua benda. Sebenarnya kenapalah dulu aku tak macam tu, ayat dia tu, cerita dia tu. Maksudnya penting tu, sebabnya kata Sun Tzu, woman, tak yalah cakap biasa je lah kan, tu kalau kau cakap bahasa Cina kan tak faham, aku pun tak faham kan. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail, dia kata. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal, dia kata macam tu. Malahan ada sambungan lagi, dia kata perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Itu lah benda kata-kata ni sebenarnya banyak. Saya kalau pergi kat sekolah bila ceramah, saya bukannya betul lah ceramah tu seronok lah satu hal, tapi yang paling saya seronok dekat sekolah ni, cikgu-cikgu tu rajin menampal kata-kata. Kadang-kadang aku lagi ingat daripada cikgu tu dekat muka, perkataan apa ya ni pun tak tahu. Ada satu istilah Jawa tu saya sempat baca, dia tampal kan, the beauty of success is not the achievement but the journey, dia kata. Keindahan satu kejayaan tu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Itu sebab dengan anak-anak kita, kita sibuk cerita apa yang kita lalui dulu. Sebab apa? Perjalanan dia tu. Anak kita nampak end result dia, dia nampak rumah dah besar, nampak kereta. Anak kita ni, dia tak macam kita dulu. Kita dulu tengok struggle dengan mak ayah kita macam mana. Anak kita hari ni kita hanya boleh cakap je, tapi anak kita tak faham pun. Dia tahu dia nak duit, dapat. Hari ni tahu-tahu dalam bank dia dah ada account. Hari ni anak kita dah pandai-pandai, kalau boleh kita dah siapkan duit senang. Kalau dia nak beli apa-apa online, tak payah lagi minta dengan kita. Punya senang mak ayah hari ni. Lepas tu keadaannya tak sama. Tak sama. That's why kita dulu struggler, bahasa baku. Struggle. Dulu kita dulu struggle. Kan? Bukan macam apa, macam kehidupan. Saya yakin bos-bos kita kan, Datuk Rashid ni, Tuan Zalani, kita kalau kita tengok kan, bukan tiba-tiba duduk kat sini. Semuanya melalui proses-proses. Semua melalui proses-proses tertentu. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Bab di depan ni, tiba-tiba orang sibuk nak ambil gambar dulu. Saya pernah je lalu jalan ni. Dulu orang pun tak tahu je. Sampai kan boleh tengok dekat kalau pergi Toyota lah, kan pergi Toyota pula kan. Kebetulan bawah nak syarikat MW je kan. Bila pergi Toyota tu silap. Tak apalah, ni sini down payment memang tinggi lah. Apa hal dia ni? Aku tahu aku tak mampu beli, tapi tak boleh ke kalau yang aku sebagai manusia? Kan kita ni ada perasaan kan, contoh kan. Tapi sebab apa? Sebab dia labelkan kita ni berdasarkan penampilan kita mungkin. Aku rasa dia ni tak boleh ni. Tapi berapa banyak orang tertipu dengan benda tu. Datang selamba, boleh lah, saya beli cash lah. Kan? Menyesal orang tak layan kan. Jadi apapun dalam pantun-pantun tadi saya beritahu pentingnya kita ni merancang masa depan kita, bekerja betul-betul kan, peluang. Sebab hari ni kan kita semua berkejaya, betul tak kita berkejaya, kita semua nak sangat kerja, dan akhirnya kita duduk ni sebagai salah seorang yang berkejaya. Dan bukan semua orang tiba-tiba dengan gaji yang you all ada sekarang. Sebelum ni mungkin bermula dengan 1,000 lebih, pada mungkin 2,000 lebih, 3,000 lebih, 5,000 lebih, 6,000 lebih, 7,000 lebih, dah so on lah kan. Tapi hari ni ada pihak, contoh kan, saya tengok cara fikir budak sekarang dengan dulu beza. Ada satu kolej swasta, dia buat program untuk rekrut anak-anak muda. Kebetulan cari anak-anak muda, anak orang susah. Ini anak orang susah ni nak cari.
Mencari anak orang susah, dapatlah. Dia punya training dekat kolej swasta ni untuk train dia dalam bidang automotif. Train dalam tempoh training sebulan, paling lama 2 bulan. Sebulan di RM1,500. Training dapat 1,500. Kita dulu belajar mana dia dapat? Tak ada. Mengharapkan beasiswa ataupun pinjaman PTPTN. Jadi dia dapat 1,500. Dapat makan minum percuma, penginapan percuma. Kemudian habis saja tempoh sebulan atau 2 bulan, terus serap Toyota, Honda, Porsche, Lamborghini, Jaguar, Peugeot. Hantar dekat syarikat-syarikat kenderaan ni dengan gaji minimum, garanti 2,500 sebulan gaji permulaan. Bagus tak bagus program? Bagus. Tapi masuk bulan pertama, bulan kedua berhenti. Sebab mentaliti nak buat Grab, buat Foodpanda. Sebab apa? Nak duit senang. Boleh top up, boleh beli phone, boleh update status hari-hari, tempat hantar makanan, ambil gambar. Betul, sebenarnya benda tu dah jadi penyakit, tak tahu kenapa. Jadi pada dia career tak penting. Tu sebab saya kata tadi, bila kita tak letakkan matlamat kita dengan jelas, dia akan ambil, dia sapu je semua benda yang boleh benda tu. Lepas tu kahwin ada kehidupan. Lepas tu akhirnya bila sampai certain age 34, 35, mungkin masa tu dia dah mula rasa rugi dulu aku tak kerja betul-betul. Kenapa aku tak buat ni betul-betul dulu? Akhirnya dia tertanya-tanya siapa diri dia. Nak tengok diri kita, kebanyakan masyarakat hari ni kaitkan diri kita dengan career. Macam Samsul Rubat tak ada kerja. Tu sebab dia ceramahnya. Saya tak ada kerja. Nama pun penceramah bebas. Apa yang bebasnya? Salah cakap kena gap. Cakap apa? Contoh, apa yang bebasnya cakap? Kan betul tak? Betul kata. Jadi, tapi pada orang, itu kerja lah tu. Saya tengok pakcik saya. Arwah dah. Adik pada arwah abah saya, dia melukis di Central Market. Dia melukis, memang cantik. Kalau kita bagi gambar family, sebagai gambar family, memang dia lukis cantik, real. Pakai pensel ataupun pakai cat minyak tu, memang nampak hidup lah warna tu. Saya masalah bila bagi gambar saya tak siap-siap. Saya kata, kenapa tak siap gambar? Cik, dia kata apa? Susah, cik malah kan lukis-lukis dah beranak seorang lagi. Kan lukis beranak seorang lagi, nak tambah baby, susah dia kata. Dia bagi alasan. Sampailah dia meninggal, dia tak sempat lukis gambar family saya. Tapi saya pernah cakap macam ni, cik senang lah. Saya kata macam tu tau. Macam tu tau lah, nampak jadi bos kan, Datuk Rashid apa semua ini semua, cik saya ini semua cakap senang kerja, duduk-duduk pap gaji masuk belah-belah ribu, puluh ribu. Contohlah orang tu cakap tu. Saya cakap dengan pakcik saya macam tu lah, cik senang, lukis-lukis pak duit, dia ambil bros tu dia bagi saya, kau cat sekarang, kau lukis sekarang. Kan nak tunjuk benda tu bukan sesenang tu, bukan semudah itu. Macam orang cakap dia kau senang lah, Ailio je dapat duit, ceramah, kau senang sangat dapat duit. Beri depan dia cakap. Contohlah kan. Tak. Sebenarnya setiap benda ni ada dia punya kepayahan dan memerlukan certain skills yang kita kena banggakan. So ini adalah career. So kita kena buat betul-betul. Dalam hidup kita ni, saya pernah sebut sebelum ni, 5 perkara tak boleh elak kena ada dalam diri kita. Pertama, sabar. Kena sabar banyak-banyak. Sabar. Kan? Alah, kenapalah hidup aku macam ni. Saya kena sabar dengan ujian. Saya baru balik pada umrah, baru 3-4 hari balik. Lepas tu suara saya masalahnya dekat Mekah Madinah suara saya tak macam ni. Okey. Naik flight pun okey. Business class. Duduk dekat lounge. Dekat Madinah, selesa. Tak ada pun okey. Tapi bila sampai KLIA, okey lagi. Ambil barang okey, masuk dalam kereta masa tu. Dah sampai kat KLIA, naik kereta, masa tu suara dah start payau dah. Pesang ni. Baru jadi. Saya jarang demam, hilang suara, batuk semua jarang. Kali ni pula jadi. Kan? Jadi, mana kata, kena sabar. Kan? Dan berapa kali pun pergi umrah, tempat sa'i tu tak pernah rasa dekat. Jauhnya. Macam tu kan. Ramai betul, orang ramai, tapi baru-baru ni orang Malaysia kurang. Jadi saya bila orang Malaysia kurang, saya lega lah. Kalau tidak akan tengah tawaf pun, tengah tawaf nak ambil gambar lagi. Gila betul dia orang ni. Kau selesaikanlah ibadah dulu kan. Contoh. Jadi macam itulah, sabar. Tuhan bagi ujian macam-macam kan. Orang bagi ujian kadang-kadang kita rendah kan, lepas tu duduk belakang pula.
Nak tengok Samsul Bat tu payah sangat kan. Contohlah sian tengok kan. Saya tak cakap sesiapa, ni contoh je. Jadi maknanya sabar. Hidup kena sabar. Dan bila orang cakap sabar itu indah. Indah. Orang cakap, ya ke sabar tu indah? Perit lagi ada. Kan? Tak. Sebenarnya itulah sabar. Bukan orang tiba-tiba jadi senang. Kita dengan suami kita, orang yang baru-baru kahwin, duit nak beli gas pun tak ada, tiba-tiba orang nak datang rumah, air pun tak ada. Macam mana ni bang, orang nak datang rumah ni, pinjamkan kawan, pinjam ni apa yang ada. Takkan kita nak idah Maggi je bang, pergilah beli mi sekejap, beli mi, goreng-goreng. Orang cakap tak ada apa, mi kosong, tak ada apa. Adalah sayur 2-3 ulas, tahu rumput mana dia petik yang tadi. Sebab orang tu makan sedap sangat. Makan paling sedap tuan-tuan, makan kat rumah orang. Betul. Pergi zaman orang tak apa benda masak pun lah kan. Dia tak masak pun spaghetti. Pernah kau orang masak spaghetti? Spaghetti siap apa bendanya? Tapi sedap sangat kat rumah orang tu. Sendiri makan tak sedap. Sendiri masak lagi tak sedap. Betul tak orang perempuan? Kalau dia masak sendiri tak sedap rasanya nak makan lah. Makan sikit-sikit tapi makan rumah orang sedap betul. Bukan makan kenduri tau. Pergi rumah orang hidangan. Mihun bangang ya. Bukan mihun apa. Ada kalau orang tu mihun, bayang mihun goreng jantan, lagi lah sedap. Mihun goreng jantan tu makna ada lato-lato lah, kan? Telur kan, jadi maknanya tu jantan lah tu kan. Jadi tu kan lagi sedap. Okey, pertama sabar. Kedua, dalam diri kita kena ada apa? Syukur ni masalah dia. Kenapa ada dua masalah kenapa manusia tak boleh syukur. Manusia tak boleh syukur sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Aku naklah jadi macam dia. Kita kerja kat sini teruk apa benda? Saja je, warrior lah apalah. Kau seronok ke dengan warrior? Tak ada benda pun. Contoh. Ada yang mempertikaikan, sedangkan kita ni saja bagi itu satu branding supaya kita rasa semangat. Kita rasa kita entitled untuk grup tu. Kan? Jadi tu saya kata tadi, kadang kita kena cari wow factor tu. Nak cari aku ni apa? Macam kalau jadi penceramah sampai satu tahap dia akan rasa alah boringnya, tak boleh ke? Sampai satu tahap kita seronok. Minta maaf tuan, program hari ni batal. Yes. Saya harap sangat rasanya batal ni, program tak jadi ni sebab dah buat dah UMW ni, kenapa dia nak buat lagi? Tengok jadi juga. Agaknya orang lain kot. Tengok yang sambut pun muka yang sama. Tak adalah. Tapi maksudnya, kita kena cari benda. Apa? Kita sentiasa nak buat sharing. Kita rasa happy. Kan? Macam orang pergi Mekah, pergi Madinah kan. Pada pergi umrah. Kenapa pergi banyak kali? Pergi lagi. Sebab apa? Adalah sesuatu nilai yang menyeronokkan. Pergi kat sana, menggembirakan hati, tenang jiwa balik. Dan sebagainya. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa kita ada. Kedua, manusia jadi tak bersyukur sebab sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Kalau tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih syukur kepada apa kita ada. Simple lah isu semasa Palestin. Kita tengok anak tu meletak-letak, kena bom keluar daripada runtuhan, kita fikir anak kita, ya Allah, anakku macam mana lah tiba-tiba Israel nak menjajah Malaysia pula contohnya. Boring lah kat Gaza ni, di KL lah pula contoh, mana tahu kan. Contoh kan, kita orang Malaysia ni kalau berperang memang tak payah perang lah, memang tadah lah peluru tu gitu. Nak buat macam ni sambut aje lah, nak buat macam mana kan. Kita tak biasa perang, dia orang dah biasa kan. Tapi macam tu bila kita tengok kan, syukurlah kita duduk kat sini yang paling tidak ni hari ni ada yang datang lesen pun tak bawa, apa pun tak bawa kan, tertinggal tadi kat rumah, relax je bawa macam tak ada apa-apa. Ada orang macam tu, nampak tak? Itulah kelebihannya kita bersyukur, nampak tak? Syukur. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Semua benda yang kita buat ada hikmah di sebaliknya. Hari ni ada orang sepatutnya cuti, tak jadi cuti. Dah tak jadi pula cuti kan tu tak jadi pula, nyampah betul. Rupanya datang berpuasan lah, Samsul Bat datang hari ni ke? Elok juga aku tak cuti, baru dia tahu. Mana kan? Sebab yang program yang lepas masa Samsul Bat datang dia tak ada. Hari ni dia ada. Siapa yang program lepas dia tak ada? Yang saya datang ada dua orang. Jadi yang lain balik lah. Tak adalah saja. Gurau tuan-tuan. Tapi betul lah.
Kan ada hikmahnya lah. Hari ni dapat rupanya Samsul Ubat ada. Kadang ada yang tak perasan. Lepas tu nama naik, alah ceramah lah pula Samsul Ubat kan. Macam itu saya program ceramah dekat universiti tu, senarai nama dah keluar, tapi yang datang senarai nama yang tak ada lagi ramai daripada yang ada. Dia datang juga walaupun nama tak ada, sebab nak sangat tengok Samsul Ubat. Sekarang tak tahu kenapa fenomena yang akhir-akhir ni. Budak-budak sekolah, saya ceramah dekat Pulau Indah, budak-budak sekolah salam cium tangan saya. Woi, jangan pegang, woi, aku dah salam tangan dia. Woi, dia tak bagi orang usik tangan dia. Woi, bau tangan dia lah. Dia kata, teruk betul. Saya pun jadi risau tengok budak macam tu. Kan? Tak, benda tu yang saya kata tadi kan, mana ada hikmah. Percaya ada hikmah. Mak kita sakit, kita kena jaga dia. Sebab apa? Tuhan bagi peluang kita rapat dengan mak kita. Nampak tak? Ya, nampak tak? Kalau kita tiba-tiba ada anak-anak kita sakit, kita kena kuarantin sekali dengan anak kita. Rupanya hikmahnya ada peluang duduk sama dengan suami. Dah lama tak duduk sama. Dapat kita sambung balik drama back to back. Annyeonghaseyo. Dapat sambung drama Korea. Berari tu tak dapat sambung. Banyak sangat kerja dekat UNW ni. Dah. Wow dia. Banyak. Jadi mana kata dapat ada hikmahnya, ataupun dapat sambung drama yang kita record dah pada itu, tak apa tengok. Melastik ke hatimu. Macam tu lah. Saya tak tahu lah, saya tengok tajuk je. Saya tak tahu cerita apa. Macam tu lah. Jadi percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang, kita rasa okey. Yo, macam mana ni bang, anak kita sakit ni? Gila. Nampak? Dia tenang. Sudah je dah biasa. Tentang sakit tu dah biasa. Orang yang paling bertenang, lelaki lah. Bang, anak kita sakit ni bang. Relax. Jangan cemas. Okey? Hello. Doktor. Boleh buka? Okey, kejap lagi saya datang. Dah, jom. Tenang. Mak sakit nak bersalin ni bang. Sekejap gitu. Bang nak keluar sangat ni bang. Yalah, abang siap sekejap. Dah terkeluar kepala dia bang. Okey, pegang kepala. Relax lagi orang lelaki ni. Sudah baby dah terkeluar dah, tak perut dah. Pening bala nak potong tali pusat apa semua. Ya, ketenangan. Sebab dia dah belajar daripada ujian-ujian yang datang dalam hidup dia. Orang dah biasa susah. Kalau susah sikit tak ada apa-apa. Orang dah biasa senang, susah sikit pun susah sangat rasanya. Tu cerita dia. Ada makcik tu meniaga. Teruk dia meniaga. Allah, pagi, petang, malam dia meniaga. Lauk, masak lauk dengan kuih-kuih. Sedap betul. Makcik, saya tengok makcik, ya Allah, makcik seorang kuat lagi makcik ya. Anak-anak makcik tak tolong ke? Dia orang pun dah ada kehidupan ni masing-masing. Anak makcik seorang kat Kementerian Pertanian tu, seorang kat Kementerian Pertahanan, yang seorang tu dekat Kementerian Pengangkutan. Ya Allah, anak makcik dia berjaya dia orang jawatan apa? Dia sama macam makcik meniaga juga kat tempat-tempat macam tu. Macam tu kan. Jadi makna kata tak apalah, makna dia dah biasa. Kan, nampak tak kan? Jadi kita ni kita melihat bahawa setiap orang tu ada cara dia. Nampak? Ada hikmah. Nampak? Diuji dengan kena tinggal dekat boyfriend. Tanya orang perempuan, sakit kena tinggal dengan boyfriend. Dia lelaki dia biasa kena tinggal girlfriend ni. Orang lelaki ni dia macam okey, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum. Lelaki we have to move on. Lelaki macam tu. Macam perempuan dia tak boleh. Dia macam sifat dia bila dah sayang sangat kat satu tu, bila dia marah tu kan, ingat tak perempuan? Ingat tak saat dia orang kena tinggal? Ingat tak? Ingat ke tak? Kan memang dalam hidup tak pernah kena tinggal. Kan memang tak ada boyfriend seorang pun tak ada. Memang tak ada sampai sekarang. Kan? Bila kena tinggal, orang perempuan ni perangai dia apa? Dia gemar menyumpah. Matilah kau, bodoh lah kau. Mati terbakar. Jangan mati tersikit, matilah kau. Dia punya marah, mati terbakar kau. Saya ambil gambar dia, aku bakar kau, biar kau terbakar, mati kau terbakar, hangus. Dia punya marah lah. Punya marahnya, ya Allahu Akbar. Tapi hikmah dia paling besar, Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Nampak? Kan aku dah kata betul, katakan. Awal aku tak tanya betul ke tidak. Dan lepas tu kita dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat dan sebaik yang disangka.
Tu betul kata. Percaya pada hikmah. Dan bila sabar, tu yang dia balik rumah kan, dia lipat kain, dia pandang suami, dia senyum seorang. Suami kena, kau faham? Tengok abang lah. Tiba-tiba pula. Tak adalah abang. Abang terima kasih tau. Ya. Saya tanya orang perempuan. Bila kali terakhir sebut dekat suami, abang, makasih tau. Beri saya sebagai setia abang. Pagi tadi. Oh, terbaik lah. Nampak dalam bohong kan. Kan? Tak, at least malam sebelum tidur tu cakap je, masih bang tahu jaga saya semua. Saya tak tahu lah hidup saya kalau tak ada abang. Iya. Oh, saya dengan wife saya cakap isteri syurga abang. Ya. Iya. Macam itulah. Jadi menghargai. Kan? Kemudian yang keempat, redha. Redha dengan apa yang berlaku. Kan? Sampai-sampai dapat kena duduk tempat duduk belakang. Redha. Belakang pula. Kan? Tapi cakap tak apa, belakang-belakang balik orang tak perasan. Dia ambil hikmah dia kata. Redha. Beza redha dengan pasrah. Pasrah kita menerima dengan hati yang sakit. Tapi redha menerima dengan hati yang ikhlas. Saya bagi contoh. Tak ada niat apa-apa, ni contoh. Pasrah, tak apalah macam mana. Dah suami akak pilih jalan macam ni. Akak terima, walaupun nanti akak sakit, akak terima. Memang akak rasa mana ada orang perempuan boleh terima keadaan ni. Akak terima. Itu pasrah. Redha, mungkin ni rezeki akak. Akak nak buat macam mana kan? So akak harap suami akak dan kami semua boleh bahagia dengan keadaan ini, dan semoga suami akak dapat menjalankan tugas dengan penuh adil, tanggungjawab, supaya kita boleh move on dengan kehidupan kita, berbahagia dunia akhirat. Ini harapan akak. Percayalah orang lelaki, yang contoh kedua tu tak akan berlaku. Okay? Contoh susah sikit lah. Susah sikit lah. Susah sikit lah kan. Susah. Tapi boleh, tapi susah lah. Tapi tengok cara gelak orang perempuan sini, mana ada harapan lah. Sebab dia jadi boleh gelak-gelak cerita contoh macam tu kan. Mana dia lagi hebat daripada redha. Dia bukan redha dah. I happy je. Okay. Yang penting ada 3 syarat. Pertama, adil. Kedua, bertanggungjawab. Dan ketiganya, bukan suami saya. Dia kata itu sebenarnya kan. Okay. Dan yang kelimanya yang kena ada dalam diri kita adalah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Macam itulah. Bila tanya bila koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam tu. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Kan tu orang kita je bukan kan? Itu sebab kalau kita tengok zaman mak ayah kita dulu, ingat tak? Mak ayah kita dulu, bila ada orang datang tolong kenduri, tolong kan, kita cakap terima kasih. Terima kasih banyaklah kau tolong. Mengadalah kau tak ada apa pun, sikit aja ni. Kau ni kena marah, terima kasih. Itu ikhlas sebenarnya. Macam hari ni kan, kita datang, kita duduk, ikhlaskan hati. Iaitu kita tak harapkan balasan. Kita kerja rajin-rajin. Minta Tok Rashid nampak kerja aku. Mau naik macam ni. Dah macam main keyboard. Percayalah kita akan kecewa. Sebab Tok Rashid ke bahagian HR ke, tak kisah siapa pun, mereka manusia. Mereka pun nak menilai. Dia dah cuba yang terbaik, tapi setakat tu je batasan dia. Dia bukannya malaikat boleh tengok seseorang dalam hati kau ada apa, kepala kau apa, otak kau pandai je ni. Pandai. Kebetulan hari tu nampak rajin. Kebetulan jumpa kali kedua tu dia tolong kita pula. Itu penilaian dia ada, terbatas. So kita akan kecewa. Itu sebabnya yang malaikat Jibril sebut kan, hiduplah seketika kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah siapa saja suka hati kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Ketiga,
Perbuat sesuka hati kamu akan balas dengan atas apa juga yang kamu lakukan. Kemudian dia sambung lagi ayat dia. Kemuliaan seorang manusia adalah bangunnya pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah, dan keperkasaan seorang manusia, nampak ayat itu penting, keperkasaan seorang manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. So kalau kita bekerja berharap orang bagi, kita akan kecewa. Tapi harap apa? Harap Tuhan je lah bagi. Bagilah yang terbaik untuk aku. Bukan semua orang tu boleh duduk macam ni. Ada orang duduk sakit tak boleh bangun. Ada orang bangun tak boleh duduk. Ada seorang sepupu mak saya, dia nampak orang yang kemalangan, dia tolong, dia melintas, dia parking motosikal, dia melintas jalan tolong orang kemalangan, dia kena langgar. Sebelum sempat tolong orang tu, dia koma tak sedar 3 bulan. Lepas 3 bulan, tangan, kaki, luka semua sembuh, nampak normal macam biasa. Tapi Tuhan tarik satu nikmat dia. Apa dia? Iaitu lidah dia tak rasa apa. Lidah tak rasa apa. Pedas, masam, masin, manis, tak rasa. Kali pertama dia makan, dia buang pinggan tu, dia menangis, dia buang pinggan tu sebab dia rasa kecewa. Sebab dia makan tak rasa apa. Kita boleh masin lah, masam. Kita boleh buat reaksi macam tu. Dia tak rasa apa dah. Macam biawak kan telan, saya tak tahulah biawak tu rasa tak rasa. Tak pernah lah lidah dia terkeluar, tak pernah lah tanya kau rasa ke tak rasa, tak pernah tahu kan. Tapi kan dia macam telan aja. Kan main telan ni semua benda, tak apa rasa, tak tahu kan, macam ular kan, tak tahulah dia rasa ke tak rasa, tak pernah lah tanya kan. Tapi macam itulah kekecewaan. Tuhan tarik nikmat tu, kita nampak kecil je, tapi rupa-rupanya benda tu besar nilai dia. Macam hari ni dapat jumpa Samsul Rubat pada setengah orang. Kita orang dah biasa jumpa dia, sepupu ai, dia kata lah, contohlah kan. Tapi kita sekali jumpa macam ni Han, besar sangat makna kan. Iyalah, baru tahu Samsul Rubat tinggi kan. Macam tu tadi kan, bisik-bisik tadi tinggi kan. Iya, ada dalam TV nampak tua. Adalah macam-macam lah cakap kan. Jadi tu ikhlas tu penting. Jadi kerja, kalau tak nak kecewa, salah satu rahsia pekerja cemerlang, rahsia yang saya nak bongkarkan hari ni, salah satunya ikhlas tu. Bila kita kerja dengan ikhlas, kita harap Tuhan balas, kita tak ada masalah. Buat kerja baik-baik, kita yakin ada balasan untuk kita. Balasan ni apa? Tanyalah ada orang, alhamdulillah dah kahwin 30 tahun, anak sihat walafiat, tak ada penyakit-penyakit kronik, tak ada dalam keluarga. Boleh tengok TV sampai terlelap pukul 3-4 pagi, boleh jaga lagi pukul 6. Bukan semua orang boleh buat tu. Dia boleh tidur 2 jam macam tak ada apa-apa kerja, dia nguap sikit. Untuk malam tadi tidur lewat, tapi dia still boleh kerja. Ada kawan saya seorang masa belajar dekat universiti tu, Amir nama dia. Ada ke Amir ni? Tak ada. Dia boleh tidur 2 hari. Dia tidur kat bilik 2 hari. Ya Allah, berapa kelas dia tak pergi. Dan orang biasa kalau bangun tidur, pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun, hari apa dah? Dia lain soalan dia. Lain soalan dia. Tapi bila dia habis daripada degree, dia sambung buat, dia kerja dekat satu kolej swasta dekat Shah Alam. Kemudian dia sambung buat master, dia sambung buat doktor. Alhamdulillah hari ni dah bergelar doktor dah. Dia dah tak buat dah perangai tidur 2 hari tu, dah tak ada. Alhamdulillah dia dahsyat dah. Tengok gambar biru mata hitam ku, dahsyat kat overseas je dia. Betul kata, kita kena ubah diri kita. Jadi apa yang kena ada? Langkah untuk berjaya. Langkah untuk berjaya, kalau kita nak tengok, nak menjadi rahsia pekerja cemerlang ni, nombor 1, positif. Orang yang negatif takkan berjaya. Takkan berjaya. Contoh yang paling simple dia, jom pergi makan. Jom kita makan. Kali pertama, tak apalah, pergilah, ada kerja lah. Hari kedua, jom pergi makan. Ni kalilah. Jom pergi makan. Hari keempat, kelima, orang tak ajak lah. Buat apa ajak dia? Tak payah, kau tak payah ajak dia, memang ada kerja je. Lepas sebulan, 2 bulan tahu ayat, sekarang orang tak nak ajak aku pergi minum. Dan kau memang tak nak saja. Kan, itu cerita dia. Nampak tak? Kena positif. Orang yang menurut teori kajian dia buat, mereka yang boleh keluar daripada penjara Vietnam adalah mereka yang optimis.
Tapi orang yang dah kena seksa dalam tu Pak, rasa sampai kesudahlah kita kat sini. Orang macam tu dia takkan keluar pada situ. Kan? Kita nak keluar, kita Rambo tu. Dia fikir macam mana. Memanglah movie, tapi pengajaran daripada cerita tu. Macam mana dia dah kena toreh, dia kena apa, dia fikir macam mana. Dia pandang semua benda, apa benda aku boleh ambil ni. Yang penting aku mesti keluar daripada sini. Positif. Kita dulu tak. Saya tengok muka pun tahu kau orang bukan orang KL. Tak sah lah. Tak kampung mana kau datang. Betul tak? Betul tak kita cakap aku mesti keluar dari kampung ni. Aku nak buktikan aku akan berjaya. Betul tak? Tuan daripada mana? Kampung mana tuan? JB kat sebelah Singapura. Alamak. JB sebelah Singapura. Okey. Di Seramban sebelah Kaki Putui. Jangan. Memang bandar lah, bandar. No comment lah, no comment lah kan. I rest my case lah, habis lah kan. Nah, tapi siapa yang memang daripada kampung, dia rasa aku nak keluar dari kampung ni. Dan sekarang ni bila balik kampung, tapi kampung rumah kat mana? Sama. Memang dah tak ada pilihan lain lah. Memang JB juga. Johor Bahru tak apalah. Kan? Kadang-kadang susah lah aku boleh contoh tak ada ni. Puan belakang. Puan asal mana puan? Ya, dia tudung hitam. Serendah. Suami? Saya nak confirm kan je sebenarnya. Ada saja. Nah, bila dia daripada Serendah ni belah-belah Rawang mana kan? Okey, dia pergi kerja. Sekarang bila balik kampung, kerja mana? Apa jawapan dia? Dia tak sebut UMW kat Jalan Piramli. Dia tak cakap. Kan? Dia kata kerja mana? KL. Bila balik KL? Anak kerja kat KL. Mak ayah pun bangga cerita. Anak aku kerja KL. Syat. UMW tu. UMW yang Toyota tu. Bawah tangan dia tu. Hal kerja entah jaga file aja ke apa. Tak tahulah kan. Tak tahu lah. Contoh lah. Bukan cakap puan lah. Orang lain. Tapi dia nak cerita kat dia KL. Sebab kita nak keluar, kita nak proof pada orang lain kita ni siapa. So positif je. Apa kat career kita. Sebab tu saya ajar tadi kena ada syukur tu. Simple je. Panggil simple. Siapa nama puan tadi? Yang baju hitam ni? Mas Liza. Mas Liza pergi departmen mana? Okey. Saya tak boleh nak ulang balik ayat tu. Jawatannya. Apprentice. Yalah tak jawatan. Bukan jawatan ni Malaysia mesti ada pegawai apa ke, eksekutif ke apa ke, tak ada. Belum lagi lah. Okey, tak apa. Katalah saya tak boleh buat contoh, kena cik lain. Okey tuan. Tuan jawatan apa tuan? Saya pengurus bahagian balance scorecard. Itulah pengurus bahagian balance scorecard apa? Okey, katalah siapa nama tuan ni? Tuan Jamil. Abang Jamil. Saya kenal sangat. Namanya Jamil bin Abu kan? Tak ada. Tak. Katalah Tuan Jamil kita, dia kata, ingat cukup lah kerja KL. Dah berapa belas tahun kerja sini? 5 tahun. Dia kata, I dah kerja dah 10-20 tahun ni, cukup lah, I nak rest. Dia letak je jawatan. Notis berapa lama? Sebulan? 2 bulan. Notis 2 bulan bahagian HR yang apprentice Mas Liza, dia naikkan iklan. Jawatan kosong. Untuk ni, contoh lah. Bila keluar jawatan kosong je, yang mintanya berapa ramai. Nak tunjukkan yang kita duduk sekarang ni, kita berhenti tinggalkan, ada orang lain nak jawatan kita. Itu yang saya ceritakan, yang saya cerita pada ceramah yang lepas. Saya pergi Indonesia, orang sambut saya, sambut Pak, selamat siang Pak, macam ni. Kat sini raja je dapat macam tu. Selamat siang Pak, silakan Pak. Disambut kita beria. Di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Betul.
Driver dia, supir dia pakai baju batik Jawa tu, tunggu dalam kereta. Kita ajak, kan kita dah biasa budaya kita kalau makan, driver, jangan turun makan. Tak apa Pak, aman Pak, dalam mobil aja. Dia tunggu dalam kereta. Dan dia tegak, dia stay. Tak keluar, tak bawa kereta pergi mana-mana. Tunggu, stay di situ. Lepas kita makan, kita masuk. Saya ceritakan dekat seorang warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya kata, di Indonesia dahsyat ya, dia sambut kita macam ni. Tahu tak apa ayat dia? Memang Pak, terpaksa begitu Pak, kerana bukan mudah untuk memiliki pekerjaan di Indonesia. Itu sebab bila dia ada kerja, dia buat betul-betul, dia deliver betul-betul. Itu maksud syukur saya kata tadi. Sebab kenapa kita kena pandang tu, sebab kerja kita ni mesti kita buat betul-betul. Sebab kalau kita tak buat betul-betul, ada orang boleh buat lagi baik daripada kita. Jangan risau. Contohlah macam, tak adalah orang lebih baik dengan dia. Siapa cakap? Contoh dulu penyanyi. Tak ada dah suara sesedap dia. Lepas tu ada penyanyi baru. Lepas tu nyanyi lagu, engkau bagai air yang jernih. Masa tu lagu macam tu kan? Lepas tu, betapa ku cinta padamu. Kita dengar lagu macam tu, mendayu. Sampai masa tu gagap lah. Ni dah ku ke lu. Ini ku nak cerita kakak. Gagap pula menyanyi. Kan? Bercakap boleh jadi lagu Yo. Kan, senyumanmu bikin aku jadi lemah. Lepas tu bercakap lagi banyak boleh nyanyi. Nampak tak? Sebab pattern dia berubah. Rupanya ada yang lagi hebat lagi. Lepas tu ada yang baru lagi. Dulu ingat tak? Kita susun kaset Mega Hit 7, Mega Hit 8. Kan? All time love songs. Susun kaset. Punya sayang. Tak bagi orang musik. Hari ni nak main kaset tu kat mana pun tak tahu. Dah tak ada player pun dah tak ada. Lepas tu CD. Sayang CD, susun CD. CD pun dah tak pakai dah. Dulu CD pernah buat rantai leher. Kan? Bergema takbir di hari raya. Apa tu bayangan? Dia pakai CD untuk buat buah rantai lah. Kan? Zaman tu habis dah. Zaman tu habis. Tiba-tiba sekarang cocok aja dekat phone. Dengar lagu tiga lagu, yang lain tu dah hanyut dah, tak sedar. Itu saya kata tadi, zaman berubah. Jadi itu sebabnya jangan kita rasa, akulah yang terbaik. Akan ada lagi baik lagi. Itu sebab selagi mana boleh bagi yang terbaik, buat yang terbaik. Kedua, dalam bekerja nak cemerlang, mesti mula dengan matlamat. Itu saya kata matlamat penting. Kalau tidak, kita akan ikutlah main siapa. Macam saya kata tadi, yang budak-budak muda tadi, yang Gen X, Y, Z ni, Gen yang terbaru, YZ ni yang paling teruk lah sekarang ni. Ambil mana yang boleh, ambil. Sekarang ni kalau pergi sekolah, tu tak ada budak tak nak belajar. Budak sekarang tak nak belajar tu, dia kata apa? Dia nak jadi influencer. Saya nak jadi YouTuber. Sebab YouTuber boleh kaya, dia kata. Okey, silakan. Saya cakap dia, jadi YouTuber, simple je saya kata. Dulu kita ada zaman chatting MIRC, Mamak Kampung, ASL please, Akom, Walam, Ketna, nah, gendum. Asal mana? Asal nah. Jom cuba. Jom jumpa. Ketna. Pudu dulu. Jumpa kat Pudu. Jalan lupa dia lot 10. Dulu lot 10 kira hebat lah. Boleh ada lot 10 ni kan. Member dulu. Sekarang mana tak jumpa kat situ. Mana Pevi. Kan? Betul tak kan? Iya, dulu masa saya belajar kat UiTM kat London dulu. Alur Gajah Melaka. Lendu. Lendu dulu kita student dekat Alur Gajah. Ada ke yang belajar kat UiTM Melaka? Ada tak? Ada. Dulu masa zaman saya dulu, kita sebut, jom kita lepak dekat Alur Gajah. Generasi lepas 3-4 semester lepas tu, jom lepak dekat AG. Ya Allah, nak muntah aku dengar ni. Dia berubah benda tu. Tu sebab saya kata tadi, target ni kena ada. Dia orang ni bila tak ada target, dia sapu. Main ambil. Tak ada target. Janji kita ada, janji tu, jadi ni. Tu sebabnya bila budak tadi kata nak jadi influencer, saya kata simple je. Lepas ada mak-mak chatting, tiba-tiba kita ada Friendster. Tiba-tiba kita ada
kita ada tiba-tiba ada ni Facebook. Lepas ada Facebook, kita ada BBM, BlackBerry Messenger. Berapa setahun lebih juga masa tu trending tu. BBM Messenger, letak gambar ni, letak kod ni, tiba-tiba keluar bunga. Dahsyat betul lah. Masa mesej tu kan. Kononnya berlumba-lumba masa tu BBM. Lepas tu tiba-tiba kita ada Instagram. Kau tak ada IG ke? Kau tak ada IG ke? Ingat dah habis latest lah. Ada pula TikTok. Saya dengar tahun depan akan keluar satu lagi, Lato-Lato. Saya dengar tak adalah. Tapi bayangkan, benda tu berubah. YouTube pun, masa bila yang meletup sangat YouTube ni? Waktu PKP. Betul tak? Sebelum ni orang tak ada. Atas cakap tengok lah. Dalam YouTube ada. Macam tu je. Tapi dia makin memuncak naik dia waktu PKP. Tapi tu saya kata, berapa ramai orang yang sanggup memperbodoh-bodohkan diri dia sebabkan konten. Buat apa saya kata? Joget-joget, tunjuk dengan orang, lepas tu harapkan follower tinggi. Saya kata, tu saya katakan dia, simple je. Katalah tiba-tiba YouTube jadi tak relevan. Alangkah baiknya waktu kau jadi YouTuber, jadi influencer, dalam masa yang sama kau seorang doktor pakar. Saya cakap dengan student tu, alangkah baiknya dalam masa yang sama kau ada seorang eksekutif di sebuah syarikat korporat. Alangkah baiknya kau sambil kau jadi influencer, kau merupakan seorang personality, penceramah. Contoh, saya tak cakap saya, ataupun kau seorang doktor pakar. Jadi kalau pun tu tak ada, kau masih ada satu yang disebut sebagai career, matlamat. Tu saya cakap, apa guna kau jadi YouTuber tapi bodoh kau melantun-lantun buat apa? Saya kata, nak survive macam mana? Cakap. Berapa orang yang pening kepala hari ni, tiba-tiba dia dah jadi tak relevan. Dulu muncul-muncul tak. Dulu ingat tak? Ada sahabat kita yang berbahasa India yang masak apa? Pavitra apa siapa? Yang masak tu kan. Orang canak-canak orang nak tengok dia punya YouTube dia. Tiba-tiba orang canak orang semua follow dia. Hari ni tak ada kawan. Mungkin adalah dia buat kat channel lain apa semua, tapi maknanya dia kena sentiasa memperbaharui benda yang kita nak buat. So matlamat kena ada. Kalau tak, hidup kita ni macam naik kapal, bantailah ke mana je. Masuk dalam gua, bawa lampu pelita. Tapi tak tahu nak pergi mana. Kita nak pergi mana ni? Banyak lubang sana sini. Mana satu nak keluar ni? Kita tak tahu. Matlamat kena ada. Ketiga, dalam hidup kita, dalam bekerja, pastikan tahu apa prioriti kita. Keutamaan kita. Dalam dua perkara yang bertembung, mana nak utamakan dulu? Aku nak sangat pergi bercuti. Tetapi kalau dalam keadaan itu, dalam keadaan masa yang sama, kita banyak kerja yang kita perlu komitmen selesaikan, mungkin kerja perlu selesaikan dulu. Sedangkan yang tu mungkin ada masanya kita akan selesaikan. Nampak tak? Keutamaan dalam hidup kita kena susun betul. Kemudian seterusnya, fikir kebaikan semua. Apa juga yang kita lakukan, fikir kebaikan semua. Sebab kita tak boleh hidup sendiri dalam dunia. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia? Tak ada. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Pakar bedah tak boleh bedah diri dia sendiri. Boleh bedah diri sendiri. Pisau. Tu penyempit, skalpel tu ambil. Cepat bius dah tak ada. Bohong cerita tu. Ya? Tak? Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri? Tak ada. Tak apa. Aku besok mati kau tak susah. Kau balut je, aku panel, aku guling masuk dalam lubang tu. Nak mati apa? Tak ada. Kan? Hidup kita ni kadang-kadang ada masa kita perlukan orang lain. Bukan bergantung, perlukan orang lain. Tu kena faham. Ya? Dan bila kita katakan fikir kebaikan semua, contoh kita buat satu perkara dekat tempat kerja kita buat, aku tak perhatilah dengan Datuk Rashid ni. Contoh kita pembelas dah lah, tak gunalah, tak kita type dekat dalam media sosial. Benda yang kita buat ni, bila kita tak fikir, terbantai. Bukan semua orang yang tak suka Datuk Rashid. Mungkin ada seorang tu tak suka tak apa benda, tak isu dia. Sekali semua orang baca, bila semua orang baca, pertama orang bash balik dia. Kau apa benda lah, tak ada benda lain ke kau nak tulis? Tak boleh jaga ke? Itu satu. Yang kedua, menjatuhkan reputasi organisasi. Itu sebab kata kena fikir kebaikan semua. Kena fikir semua. Bila kita buruk-buruk, saling memburukkan antara satu sama lain, akhirnya organisasi kita ni jadi cemohan.
Dan orang cakap tak bagus lah itu, UMW tu semua mengarut. Kau janganlah, kalau dia minta kerja, kau tak boleh minta kerja sana, suasana tak bagus. Suasana kerja sana bagus. Share yang baik-baik je. Mana tak bagus, tempat rehat dia, wow. Tempat dia santai, duduk terbenam, dapat buah, apa tadi buah tadi? Apple cherry. Tak sempat habis dah pakai ceramah. Enggak, duduk baru kejap-kejap, dah boleh mula dah. Ni baru nak makan. Cakap tapi okey, tempat tu memang tempat rest, relax, tenang. Dia share benda-benda yang baik lah. Kan? Parking banyak. Macam mana? Ada kat bawah kapak ada. Iyalah, saya kata parking ada kat bawah, atas kan. Iya. Tak, maksudnya kita cari yang positif. Macam kat rumah kan, contoh rumah kita kecil, kita cakap negatif apa? Rumah kita selesa bang. Okey bang, kita jangan letak barang banyak-banyak bang. Itulah masalah orang perempuan. Perempuan lagi bang. Aku dengar lah, telinga ngumpat dengar. Memang iyalah, kadang dia belum apa-apa, dia beli barang tu, beli barang ni. Sebenarnya lagi simple lagi bagus. Tak payah perabot. Buat petak je, ni tempat tidur. Macam tu. Mesti insya-Allah lapang rumah tu. Lapang rumah kita gemuk. Ada gema lagi. Tak adalah sampai macam tu kan. Tapi maknanya fikir kebaikan semua ni, maknanya efek dia, kesan pada yang lain bila kita buat satu benda yang tak baik. Tapi buat benda baik, kebaikan tu juga yang akan tersebar. Nampak betul, sebab ada satu pejabat tu dekat dalam Malaysia ni kan, yang pejabat yang berkaitan dengan airline ni kan, dia tak ada bilik untuk pegawai dia, semua open konsep. Nak jumpa bos dia, bos pun pintu pun tak pernah tutup, terbuka pintu, siap cabut lagi nak masuk jumpa bos, jumpa je. Nampak tak, dia open konsep tu. Orang pun cerita benda, ya ke, bagus ke dia? Bagus. Tu cakap tadi tu, maknanya cara kita nak menggambarkan pada orang, biarlah cara yang positif. Maknanya jangan kita kena fikir kebaikan semua. Terima duit benda tak baik, contoh rasuah kan, baru kita cerita integriti kan, kita ambil benda tak baik ni, akhirnya tertangkap misalnya. Kesannya apa? Memang kau tak tahu, ke staf-staf UMW tu memang itulah kerjanya, cerita tak baik. Itu kita tak nak. Dan ciri kesan yang tak baik pada orang lain apa lagi? Ayah kau yang kena tangkap semalam dekat sekolah, anak kita. Mak kau semalam yang kena gari semalam. Malu dia. Itu sebab saya kata fikir kebaikan semua. Jaga perangai orang perempuan. Sebab apa, nanti suami juga yang terpalit. Alah, bini saya siapa tu lah yang mulut jahat tu. Kan orang perempuan kena berhenti dah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kadang orang perempuan ni nampak cakap lembut, tapi maksud dia tu. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi KL kejap. Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Ya Allah. Kereta nama siapa, diungkit nama dalam geran kita tu. Lain macam tu kan. Macam tu lah. Dan kemudian apa yang perlu ada adalah belajar memahami. Dalam organisasi kena belajar memahami. Nak memahami ni perlukan kemahiran mendengar. Siapa yang paling bermasalah bab mendengar, lelaki ke perempuan? Menurut kajian, orang yang paling susah sekali nak mendengar adalah lelaki. Orang lelaki ni kalau mendengar dia tak sabar. Okey, macam ni, boleh cepat sikit tak? Orang lelaki dia macam tu. Okey, tak, saya terpoint lah, nak cepat ni. Kenapa dia? Okey, patut. Okey, tak, yang tu tak apalah. Lepas tu, so nak apa ni? Macam tu. Tu sebab kaunselor ramai perempuan daripada lelaki. Lelaki kalau jadi kaunselor, okey, 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 lepas 2 jam, boleh ulang balik. Macam tu. Orang lelaki ni dia lain. Orang perempuan pula, dia ni memahami ni, dia bukan dengar, tapi mendengar dengan penuh perasaan, empati. Tu sebab orang perempuan dia boleh menangis tengok cerita Coach Tahir tu, walaupun tengok dah 80 kali. Dia nangis lagi dekat babak yang sama. Sedih kan? Ini sedih kan? Macam tu dia boleh nangis lagi. Dia boleh nangis lagi. Istiqamah dia menangis.
Tak, macam orang lelaki dia sampai bab tu dia tak nak nangis, so dia skip. Okey, dia tak tengok, dia buat benda lain, dia buat benda lain macam tu lah kan. Tak, orang lelaki dengan perempuan dia beza. Orang perempuan kalau mendengar dengan penuh perasaan, kalau dia dengar tu, ya Allah, bila Astaghfirullahalazim, dia tampar, dia tak sakit ke? Macam tu dia lain. So maknanya pernah belajar memahami. Sebenarnya apabila kita gagal untuk menggunakan kemahiran mendengar, maka dengan itulah berlakunya tragedi Israel Palestin. Iaitu satu pihak tak mau mendengar walau apa pun yang diutarakan pandangan oleh seluruh dunia, dia tak mau dengar. Walaupun kita dah cakap dah benda ni, tak, itulah. Ini tanah kami, dia baru sampai situ, dia menjajah tempat tu, dia occupy tempat tu, dia kata itu tanah dia. Walau macam mana pun dia katakan orang, tak, dia kata. Yang menyokong pun sama bengap dengan dia. Kan? Kita akan mempertahankan. So orang tanya dia soalan, ni genocide ni is okay. Dia kata, you bunuh bayi hari-hari, you bunuh kanak-kanak children every day. Orang tanya dia, tak, dia kata ni kita mesti tentang. Tak, dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar part tu. Dia akan tetap fikir benda lain. Yang penting dia capai matlamat dia. Kan? Tu sebab saya kata tadi, kemahiran mendengar ni mustahak. Itu yang jadi berlaku minta maaf saya kata, perceraian dalam rumah tangga sebab kegagalan mendengar. Sebab bila tak mendengar, dia tak boleh faham. Mana ada orang boleh faham tanpa dengar? Saya cakap, walaupun saya tak dengar lagi presentation awak, saya bagi C. La ilaha illallah, macam mana tu? Lecturer kan ada lecturer yang macam tu. Ada kan lecturer macam tu? Saya tahu dah, awak belum present pun saya tahu dah, paling tidak C ni. Dahsyat tak dahsyat? Maknanya perlunya kemahiran mendengar supaya kita boleh faham. Kegagalan memahami inilah yang menjadi masalah dalam dunia hari ini. Kegagalan untuk memahami. Kita dah cakap interview akan berlangsung pada jam 9 pagi. Pastikan tiba awal, pakai kemeja, kemudian bertali leher. Dah cakap kan, dengan seluar slack. Dia pakai jeans juga. Apa masalah tu? Maknanya dia tak dengar. Tak tahu pula, tak boleh pakai jeans. Kita dah beritahu. Kan? Bukan kita tak beritahu. Apa masalah dia ni? Nampak tak? Dah beritahu dalam rumah tangga kena ada give and take. Tak tahu pun. Lah. Masa kursus kahwin dulu dah cakap. Mak ayah pun dah nasihatkan. Kena sabar. Tak dapat sabar. Dia pijaknya lelaki tu hari-hari. Isteri tu pijak suami. Sebab isteri mana biasa kerja refleksologi, dia hari-hari dipijak suami dia. Tak salah. Tapi kemahiran ni, memahami ni perlukan kemahiran mendengar. Dan begitu juga kita perlu bekerja sama. Tak ada orang yang boleh hidup sendiri. Kerjasama kena ada. Kena mainkan peranan. Kalau satu pasukan bola sepak, kita tahu dia ada striker, dia ada midfielder, dia ada defense, dia ada penjaga gol. Macam saya masuk debat dulu, ada first speaker sebagai ketua pembangkang sebagai Perdana Menteri, second speaker timbalan Perdana Menteri, dan menteri pertahanan, iaitu menteri pembangkang ataupun menteri yang membidas je. First speaker bawa 1 point dengan definition, second speaker akan bawa 2 point, kemudian third speaker dia bidas je, ribat aja apa pihak lawan cakap, dan satu lagi simpanan, sebut simpanan. Semua ada peranan. Bukan kata lidah terseliuh apa tak. Tiba-tiba dia kata, dia tak confident lah, tajuk ni tak boleh bawa. So, dia rest, masuk reserve pula masuk. Dia pula present. Tapi present dia tak biasa second speaker. Dia kena pergi third speaker, yang dia ni pula jadi second speaker. Contoh macam tu. Jadi first speaker kena buat kes dengan baik. Sebab kalau dia punya kes longgar, orang attack dia teruk tak boleh jawab, second speaker pun pening kepala. Macam itulah dia. Semua kena main peranan masing-masing. Pemain bola sepak tadi, kalau striker tak skor gol, penat defend ni. Bertahan. Liverpool dah tinggal 9 orang lawan Spurs. Akhirnya Joel Matip terlepas gol sendiri satu, menyebabkan berlaku kekalahan pertama Liverpool. Ya, tapi macam itulah kan. Itu kadang-kadang tu sebabnya kita penting kita dalam bekerja sama antara satu dengan yang lain. Semua kena main peranan. Barulah kita boleh faham. Bolehkah kita tengok air muka kita dah tahu? Betul, kita boleh agak dia ada masalah, tapi kita takkan tahu masalah dia apa.
Seorang perempuan tengok suami dia bagi, abang minum. Abang ni minumlah. Tengah hari balik, abang okey ke? Okey. Abang cakap lah, ada masalah ke? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Pukul 5 dia balik. Pukul 5 balik, abang. Ya. Abang ni sebab salah apa? Tak ada apa. Mencakap je lah. Masalah apa? Malam makan, ambil nasi sikit. Dah. Tak selera lah. Saya masak tu kegemaran abang ni, makan jamal lah sikit bang. Orang perempuan rasa salah orang perempuan ke tak? Orang perempuan rasa tu salah you all ke tak? Orang macam tu lah isteri dalam cerita kisah benar ni, dia rasa salah dia. Abang kalau salah saya, abang cakap aja bang. Abang cakap aja bang kalau salah saya. Awak ni nangis kenapa? Tak ada salah awak pun. Tapi yang bersedih sangat kenapa? MU kalah 3-0 semalam. Dia kata macam tu. Rupanya sebab bola je. Puas hati aku. Tak ada. Maksudnya orang lelaki dia boleh sedih sebab bola aja tu, tak boleh makan. Jadi orang perempuan jangan ingat semua hal kita. Banyak lagi benda lain. Lelaki ni sedih sebab Palestin, kan? Sedih dengan kedudukan ekonomi negara. Kita rasa sudah masanya kita menilai dan memperkukuhkan tata kelola dan membawa negara kita. Macam tu kan? Ya. Baru ni saya pergi umrah, bayangkan tukar 3,000 dapat 2,200 je. 2,200 rial. Sahabat saya tukar 5,000 dapat 3,800 rial. Beza jauh betul dah. Sekarang ni nak beli pun simpanan. Tapi tak apalah, kita bertambah insya-Allah, mudah-mudahan. Dan begitu juga yang seterusnya, yang terakhir sekali, untuk menjadi pekerja cemerlang kita kena sentiasa motivasikan diri. Saya nampak ada satu visual gambar, saya nampak ada satu lampu, dia yang ambil plug tu, dia punya plug tu dia pergi cocok dekat apa? Dia punya tu kepala tu dia cocok dekat tu. Sebab kalau dia tak cocok sendiri, tak tahu sebila menyala lampu tu. Maknanya kita kena usahakan, motivatekan diri kita. Cari semangat untuk bekerja. Bagi roh pada kerja kita. Jangan kita tunggu kadang. Itu sebab Dan Zadra kata apa? Orang yang hebat, dia tidak akan menunggu sesuatu itu menjadi indah, tapi dia yang menjadikannya indah. Nampak? Itu orang perempuan kan selalu nak jadikan sesuatu itu indah. Okay? Surprise! Gitu kan? Okay bang, hari ni kita buat sambutan birthday yang luar biasa. Tak seperti biasa, kita sambut dekat tepi sungai. Kita buat dekat UMW. Hari Sabtu tema orang tak ada. Kan contoh. Buat dekat bilik rehat. Contohlah. Buat suatu kelainan luar biasa. Majlis kahwin tiba-tiba buat hari Rabu, sebab Sabtu Ahad dah penuh, buat hari Rabu. Ramai. Pakcik saya dia buat hari biasa. Rupanya waktu lunch hour tu orang memang tak makan kat kedai dah, pergi kenduri. Betul, memang pelik lah kan. Tu belum cerita lagi, hari Sabtu tu satu taman tu 2-3 kenduri. Saya pernah pergi tu, makan, habis makan pun tahu kenduri lain. Pengantin lain pula. Pengantin ni siapa dia ni? Rupanya sebelah, lorong belakang cik, lorong belakang. Pergi satu kenduri lagi. Rezeki betul, sedap pula lauk sebelah tu. Contoh. Jadi apa pun, motivate ourselves. Dan begitu juga rejuvenasikan diri kita, baru kita boleh cemerlang. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, maka kita akan menyusahkan orang lain. Itu cakap saya. Minta maaf lah, I tak biasalah Google Meet ni, semua lain lah. Minta maaf lah, I tak biasalah ni, ini Webex meeting, tak biasa lah. Zoom ni minta lah. I physical je. Sampai sudah, jadi tak relevan kita. Sebab kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan dan masa. Kalau kau pakai lagi telefon tu, orang tegur dia kan. Sebab apa? Zaman dah berubah. Dulu masa pakai telefon tu memang hello. Siap tarik Ariel. Hello. Lepas tu letak tegak atas meja.
Yang telefon tu, ingat tak telefon yang besar kan? Sekarang ni standard budak tadika isi air je. Tu sebab kita zaman ni dah berubah. Zaman dah berubah. Tu sebabnya apa pun nak menjadi pekerja cemerlang, itu adalah antara perkara yang kita kena buat, perkara yang boleh kita buat. Sebab kata orang dulu-dulu kan, kita kena tahu matlamat kita. Saya pernah pesan sebelum ni, jangan sibuk nak kerja kaya, kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Ingat, attitude kita. Isteri kita tak adalah lawa sangat, tapi kita memandang dia sebagai makhluk yang paling lawa. Kita menganggap dia, kita menyikapi dia, sebab dialah pemaisuri hati kita. Layan dengan sebaik-baiknya. Suami kita mungkin tak setampan mana, tapi itulah dokongan kita. Dialah manusia paling tampan dalam hidup kita. Tak ada yang lain. Biar 1000 lagi datang macam Tom Cruise. Kalau dah 1000 Tom Cruise, jadi buruk dah kan. So itulah dia, Tom Cruise kita. So jagalah dengan sebaik-baiknya. Tangannya di atas, ingat tak? Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Ingat, Nabi sebut tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi memang lebih baik pada menerima. So dalam hidup, fikir nak bagi. Sebab yang terima automatik akan datang sendiri dalam hidup kita. Ini yang disibuk, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, bilalah aku nak terima ni, bilalah aku nak dapat ni. Sampai bila pun kau takkan berjaya dalam hidup. Bagi. Saya borak dengan Tok Rashid sebelum ni lah, bukan yang ni, masa sebelum ni. Dia kata saya dulu dia cerita dulu apa yang dia buat. So hari ni lah nak tuai hasilnya, untuk mudah mula terima apa nak terima dalam hidup kita. Macam tu kat saya. Saya boleh bagi. Mungkin satu hari nanti adalah benda yang kita terima. Sekarang pun dah ada yang kita terima. Tu je kan. Kita bagi, orang perempuan berkorban untuk keluarga, bagi untuk suami, anak-anak. Anak-anak berjaya ni, anak dapat result bagus, anak macam ni, anak masuk universiti, anak masuk hostel, asrama penuh. Tuhan nak mula bagi, kita je yang tak nak melihat benda tu. Dan begitu juga kan, bekerjasama lah kita sesama kita untuk mewujudkan, sebab pekerja-pekerja yang cemerlang ini semua akhirnya membentuk organisasi yang berjaya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama seiyo, lenggang sama seayun, ke bukit sama didaki, ke lurah sama turuni, melompek sama patah, terrojun sama basah, beban borek sama dipikul, beban ringan sama dijinjing, sekampung yo selaman, seaib yo semalu, malu seorang malu semua, dapik seorang dapik semua, mendapik sama labo, melopeh sama rugi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Bekerjalah bersama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Oh, terima kasih. Ada soalan? Oh, tak ada. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian hadir pada hari ini, keterutamanya yang datang secara maya. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan bak kata orang, walaupun sikit, sama-sama kita kembangkan dan sebar panjang pada yang lain, dan kita amalkan, apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu saja daripada saya kan, sedikit makluman. Saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan semua sekalian kan, saya nak maklumkan, dalam kehidupan kita ni, dalam kesementaraan, hidup ni sementara. So dalam sementara tu, dalam dunia ni lebih lagi sementara. Jangan sia-siakan masa yang kita ada. Tu yang ayat kata tadi, masa berjalan lepas selalu. So kita takkan dapat dah masa yang kita dah terlepas. So hari ni manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya.